Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ni insya-Allah Kak Wada akan berkongsi satu lagi panduan ringkas penggunaan buku dalam siri Si Kecil Berfikir. Buku yang akan kita berkongsi pagi ni adalah buku ini, Main Sorok-Sorok. InsyaAllah kita akan tengok sama-sama buku ini dan seterusnya membincangkan bagaimana memanfaatkannya secara yang maksimal lah, insyaAllah. Muka panduan ini membantu ibu, ayah dan juga para guru dalam berinteraksi dan menikmati buku ini bersama anak-anak. Kita bacakan dulu ceritanya untuk dapat overview insya-Allah. Jadi Kak Ada akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Main sorok-sorok. Zul mengira sambil menutup matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Mika dan Iman pantas bergerak mencari tempat untuk bersembunyi. Iman berfikir, saya boleh membongkok dan masuk ke dalam reban ayam nenek. Reban ini muat untuk saya. Tentu Zul tidak nampak saya. Dia tengok Iman dia duduk fikir, sambil memandang kepada reban ayam nenek. Tapi ayam-ayam ini akan bising berbunyi. Zul tentu mudah jumpa saya. Saya perlu cari tempat lain. Saya boleh bersembunyi di belakang pokok rambutan ini. Pokoknya besar. Tentu Zul tidak nampak saya. Tapi di sini banyak kerengga. Nanti jika kena gigit, saya mungkin terjerit. Zul tentu mudah jumpa saya. Saya perlu cari tempat lain. Gambar kerengga. Okey. Kerengga merah. Saya boleh bersembunyi di tepi kereta atuk. Kereta ini cukup lebar. Tentu Zul tidak nampak saya. Di sini, tiada ayam yang akan buat bising. Di sini juga, tiada kerengga yang akan buat saya terjerit. Zul tidak akan mudah jumpa saya. Iman duduk bersembunyi diam-diam sambil tersenyum sendirian. Iman, Mika, tunggu ya. Saya cari kamu berdua, jerit Zul sambil memandang ke sini dan ke sana. Di mana Iman? Di mana Mika? Zul terpandang reban ayam. Tidak mungkin Mika masuk ke situ. Badan Mika besar. Mungkinkah Iman di dalam reban? Zul mendengar dengan telinganya. Sunyi sepi. Tiada suara ayam yang biasanya bising bila diganggu. Tentu Iman tiada di situ. Tiba-tiba Zul ternampak ada kaki di bawah ampaian. Ada 4 kaki lah. Rupanya Mika bersembunyi di sebalik kain cadar nenek yang tergantung di ampaian. Mika, saya dah jumpa kamu, jerit Zul sambil melompat dengan gembira. Iyo, iyo, balas Mika. Pandainya kamu bersembunyi di sini. Jom kita cari Iman pula, kata Zul. Hihihi. Telinga Zul terdengar ketawa kecil dari tepi kereta. Iman, saya tahu kamu di situ. Hahaha. Walaupun saya tidak nampak kamu, tapi telinga saya dapat mendengar suara kamu. Keluarlah dari tepi kereta atuk tu, arah Zul dicelah ketawanya. Alhamdulillah, Mika turut gembira. Rupanya seronok juga main sorok-sorok. Dalam bermain, kita belajar menghargai mata dan telinga yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Okey. Itulah ceritanya.
Mungkin kita membaca sekali lalu begitu dengan anak, dan seterusnya kita setelah mereka mendapat idea tentang perjalanan story ini, cerita ini, kita ajak mereka untuk memanfaatkan visual yang ada, kan? Apa yang kita boleh tengok, kan? Apa yang kita boleh tanya anak-anak tentang pengalaman mereka, pernah main sorok-sorok atau tidak, kan? Kan bila kita tengok macam ni, gambar Zul tutup mata, siapa pernah main macam ni, kan? Dan contoh di sini, waktu Iman berfikir untuk masuk ke dalam reban, kita boleh tanya anak-anak, nampak tak Mika? Kan? Walaupun dalam tulisan ini tidak sebut pun tentang Mika, kan? Tetapi kita boleh nampak Mika. Tu ada Mika. Jadi kat sini kita tengok, kita tahu yang Mika pun sedang mencari tempat bersembunyi. Macam page ni juga, dia ada, perasan tak Mika kat mana? Kita boleh tanya anak-anak, nampak tak Mika? Ada tak Mika dalam gambar ni? Walaupun dari segi tulisan kita tak bercerita tentang Mika, tapi lukisan itu bercerita tentang Mika. Nampak tak Mika? Ni Mikanya. Mika dengan belalai dia, kan? Rupanya Mika nak cuba juga sembunyi kat belakang pokok rambutan. Tapi badan Mika besar, kan, nampak sangat, kan? So kita boleh ada cerita di sebalik cerita. Setelah kita bercerita tentang Iman mencari tempat bersembunyi, kita boleh juga mengajak anak tengok usaha Mika untuk bersembunyi. Macam kat sini mana Mika? Ni kan kaki dia. So bila anak-anak diajak untuk menikmati meneroka lukisan ni, akan ada banyak cerita-cerita yang tersembunyi di sebalik sekadar tulisan. Macam kerengga ni, tengok. Kerengga selalu sifat dia macam mana bila berkawan, kan? Dia ada sistem, dia terurus. Dia punya cara dia bergerak pun teratur, kan? Jadi ada banyak perkara lain yang kita boleh bukakan minda anak melalui cerita ini. Dan kalau kita pandang balik pada cerita tadi sahaja, ada satu kita kata panduan yang lebih terarah di belakang buku. Itulah pada soalan-soalan ini. Di atasnya kita baca, mari kita berfikir dan menjawab soalan-soalan ini. Soalan ini adalah panduan untuk ibu ayah dan guru bersembang dengan anak selepas kita bercerita tentang Iman mencari tempat bersembunyi tadi. Contoh soalan yang pertama, mula-mula Iman terfikir untuk bersembunyi di tepi kereta atuk. Betul atau salah? Anak selalu terpaksa, kan, maknanya soalan tu menyebabkan anak kita terpaksa berfikir lebih, mengingat semula flow of event, turutan peristiwa. Macam mana Iman mula-mula kalau kita ingat, dia nampak reban ayam nenek dulu, kan? Jadi mula-mula dia terfikir nak masuk reban, kan? Jadi soalan-soalan kita akan buat anak mempunyai kemahiran itu, meletakkan sesuatu kejadian dalam perspektif, menghargai turutan peristiwa. Ini membantu dia untuk berfikir secara logik, dalam masa yang sama memory dia, kan, menjadi lebih kuat, insya-Allah. Macam soalan di hujung, siapakah yang memberi kita sepasang telinga yang hebat? Sebab dari cerita ni kita tahu bahawa kalau main sorok-sorok pun, kita bukan hanya mencari dengan mata, tapi juga mencari dengan telinga. Sebab ada benda yang mata kita tak nampak, tapi telinga kita boleh memberi maklumat tersebut, memanfaatkan telinga. Jadi bila anak faham bahawa semua ini mata dan telinga Allah beri untuk membantu kita, termasuk ketika bermain, ketika mencari sesuatu, mendapatkan maklumat. Jadi kita connect anak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita ini walaupun kita nampak macam
plain, ringkas, agak direct, tapi di celah-celah ini ada banyak kemahiran yang kita cuba bangunkan kepada anak. Termasuklah pemikiran logik, macam Iman tadi, nak masuk reban ayam tapi dia sedar bahawa bukan hanya badan dia sahaja yang kena muat bersembunyi, tapi dia kena pastikan keadaan sunyi. Sebab kalau ayam berbunyi, dia akan mudah untuk ditemui oleh Zul. Maknanya dia kena consider juga bunyi-bunyian itu, bunyi-bunyi di sekeliling dia untuk memastikan dia berjaya dalam main sorak-sorak ini. Okey, jadi kita ajar anak untuk bila nak buat sesuatu, dia fikirkan impak atau kesan pada sesuatu perbuatan dia. Jadi perkara-perkara ni insya-Allah menjadi pendidikan awal, pendedahan awal agar anak kita mula berfikir secara yang lebih mendalam, ada lapis-lapisnya dalam berfikir itu. Kita dedahkan, walaupun mungkin waktu ni sedikit sahaja, tapi ia menjadi tapak, asas yang baik insya-Allah untuk anak mendapat cara, corak berfikir yang baik, insya-Allah. Jadi setelah kita dah bincang, sembang, tanya soalan-soalan yang di belakang ni, kita dah ajak tengok Mika, cari Mika kan, kita dah bercerita tentang cerita di sebalik cerita, maka kita bolehlah ajak anak kita untuk memanfaatkan buku ini menjadi colouring book, buku mewarna. Dan anak-anak bebas sebenarnya. Kalau kita tengok kat sini macam page ni, simple je, ada warna merah sikit, Iman. Sebenarnya anak boleh siapkan warna kereta ni, tak kisahlah nak kereta biru ke, merah juga ke kan. Tapi dalam masa yang sama dia boleh tambah pokok, dia boleh tambah awan di atas, dia boleh berkreatif dan buku ini menjadi very personalized. Anak tu yang punya sendiri. So dia boleh berkreatif juga di dalam buku ni insya-Allah. Alhamdulillah. Dan last note daripada Kak Wadan tentang penggunaan buku ni ialah kita ada QR code di belakang, yang boleh membawa pengguna buku ni, guru dan ibu ayah, ke satu playlist YouTube, yang kita masukkan bahan-bahan berkaitan buku ini. Kita hajat untuk letakkan lagu-lagu juga, insya-Allah. Dan panduan penggunaan ni semua ada di situ, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas kesudian menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf zahir dan batin.